Assalamualaikum, hai. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana emas berperanan untuk solusi pemulihan ekonomi. Jadi tajuk perbincangan kita pada kali ini ialah berkaitan dengan salah satu solusi kewangan yang boleh dibuat dengan menggunakan emas ialah bagaimana kita boleh tambah dividen. Di sinilah bagaimana kita boleh tambah dividen tabung haji. Jadi semua orang berimpian untuk menunaikan tabung haji. Mungkin ada yang pernah menunaikan tabung haji, berimpian untuk menunaikannya lagi sekali. Jadi sekarang ni kemungkinan ada di antara kita yang telah mendaftar untuk pergi menunaikan tabung haji. Jadi tempohnya mungkin ramai dah tahu bila ke tempohnya. Kalau kita daftar pada tahun 2011 ataupun 2012 contohnya, kita akan pergi pada tahun 2070. Jadi sekarang lebih kurang kalau umur kita 20, sekarang ni umur kita 24, sekarang ni mungkin kita akan pergi pada umur 70 tahun lah. Jadi walau macam mana pun sekarang ni kita mau buat persediaan lah, apa yang kita boleh buat. Katakanlah sementara kita menunggu untuk jemputan dapat menunaikan tabung haji, menunaikan haji pada tahun 2070. Dia kata sekarang ni katakanlah kita telah mempunyai di sinilah simpanan yang mencukupi. Pada tahun ini kita dah ada 20,000 dalam tabung kita. Jadi sementara kita menunggu contohnya giliran kita untuk menunaikan haji pada 10 tahun akan datang, katakanlah tabung haji memberikan dividen sebanyak 5% setahun. Jadi hasil daripada dividen itu kita akan jadikan modal semula untuk kita invest pada tahun yang akan datang. Jadi kalau kita kira keuntungan yang kita akan perolehi ialah kita boleh gunakan pengiraan ini dengan menggunakan compound interest calculator. Kita klikkan di sini compound interest calculator, just klikkan. Jadi sekarang ni kita tahu bahawa sekarang ni kita dah ada 20,000. Katakanlah kita ada 20,000. Kita dah cukup lah duit kita untuk menunaikan tabung haji, kita ada 20,000. Dengan 20,000 yang kita ada ni, kata kita dah ada 20,000, dividen yang dijangkakan tabung haji akan bagi ialah sebanyak 5% setahun, dan kita akan buat tabungan, kita akan membuat pelaburan selama 10 tahun. Apa yang masukkan di sini ialah dengan RM20,000 yang ada dalam tabung kita, dengan dividen yang diberikan sebanyak 5% setahun, dan setiap tahun dividen kita kita akan masukkan semula sebagai modal. Bila kita buat calculation, kita kira, jadi kita kira dapati bahawa kita akan dapat keuntungan pada tahun yang ke-10 nanti, iaitu sebanyak di sinilah 12,940. Dengan modal kita sebanyak 20,000 dan jumlah modal masuk dengan dividen kita ialah sebanyak 32,940. Jadi kita nampak sini kita akan dapat wujud investment value kita ialah 32,940. Jadi kita sekarang ni macam mana pula sekarang ni kalau kita cuba ubah portfolio ni, kita mau ubah portfolio, kita tambahkan portfolio simpanan kita, pelaburan kita. Iaitu kalau kita biasa menyimpan 20,000 kita simpan dalam tabung haji, kita ubah. Kita tambah satu, iaitu sebahagiannya disimpan dalam tabung haji dan sebahagiannya kita simpan dalam bentuk aset emas. Jadi saya katakanlah sekarang ni, contoh kali ini dengan 20,000 yang kita ada tadi, katakanlah harga emas sekarang ialah, harga buy ialah 300. Harga sell ialah 321. Maksudnya kalau harga hari ini ialah 300, kita akan membeli pada harga 321. Jadi dengan RM20,000 ni kita beli emas sebanyak dengan harga 321, maka kita akan dapat sebanyak 62.3 gram. Dan bila kita, oleh kerana emas ni dia ada kemudahan untuk kita buat GCA ataupun gold convert, ataupun kita sebagai kita cagarkan emas kita ni, kita sandarkan emas kita tu untuk mendapatkan kemudahan tunai. Jadi 62.3 gram ni, bila kita yang menilainya ialah 20,000 ni, bila kita mohon untuk membuat kemudahan tunai, kita akan dapat tunai maksimum sebanyak 85%. Jadi kita akan dapat balik sebanyak 17,000 di sini. Jadi RM17,000 tunai yang kita perolehi daripada sandaran 62.3 gram emas ni, kita akan
masukkan balik semula ke dalam tabung supaya kita akan dapat dividen sebagai itu, yang mana anggaran sebagai 5% setahun. Okay, jadi kalau dengan 17,000 simpanan kita dalam tabung, dan dengan dividen 5%, jadi berapakah jumlah yang kita akan kumpul pada tahun yang ke-10? Jadi kita boleh gunakan balik semula calculator, compound interest calculator ni compound interest calculator ni, kita klikkan. Kali ini ialah kita masukkan jumlahnya ialah sini ialah 17,000 dengan 17,000 yang kita ada, iaitu 20,000 yang kita belikan emas. Kemudian emas itu kita sandarkan untuk mendapatkan kemudahan tunai RM17,000 dengan katakanlah kita sama dengan ataupun dividen 5% setahun selama 10 tahun. Jadi sekarang kita kira berapakah hasil pendapatan kita pada tahun yang ke-20, yang ke-10. Jadi dengan 17,000 kita punya modal kita. Jadi kita akan dengan 5% tahun selama 10 tahun, kita akan dapat keuntungan dividen kita sebanyak RM10,999.16. Oleh itu, jumlah yang net cash out kita pada tahun yang ke-10 ialah RM27,999. Ini ialah hasil. Daripada 17,000 yang kita sandarkan emas kita yang nilai 20,000 tadi, kita dapat 85%. Okey, kita teruskan. Jadi di sini, kalau kita lihat, ini konsep dia. Konsepnya ialah konsep dengan kita ada simpanan daripada tabung haji tadi, 20,000 simpanan tabung haji di sini. Kemudian kita belikan emas, oleh kerana harga emas dia RM300 1 gram, dan kita akan harga buy ialah 300, oleh itu harga sell-nya ialah RM312. Jadi 20,000 bagi dengan 312, kita akan dapat 62.3 gram. Jadi sekarang ni daripada 62.3 gram, bila kita tersandarkan emas tu, kita akan dapat kemudahan tunai sebanyak 80%, kita akan dapat 17,000, dan 17,000 ini kita masukkan balik dalam tabung haji untuk mendapatkan 5% dividen selama 10 tahun. Apa jadi dengan gram emas tadi? 62.3 gram emas tadi, oleh kerana kita andaikan katakanlah harga purata, kenaikan harga emas ialah sebanyak 10% setahun. Jadi oleh kerana emas ni kita simpan selama 10 tahun, jadi 10% darab 10 tahun, emas kenaikannya ialah sebanyak 100%. Harga asalnya ialah 300, tambah lagi 300, maka pada tahun ke-10 harga emas ialah RM600. Jadi nilai semasa emas itu ialah 62.3 darab 600. Nilai emas kita nilainya adalah 37,380. Jadi bila kita jual emas yang kita beli pada 10 tahun yang lalu, harganya sekarang ialah 37,380. Tapi jumlah ni kita tak dapat semuanya. Sebab apa? Dia perlu tolak advance yang kita masukkan dalam tabung haji tadi, iaitu 17,000, kena tolak. Kemudian 17,000 ini oleh kerana kita menggunakan kemudahan tunai itu selama 10 tahun, jadi kita dikenakan fee sebanyak 3.5%. Kali dengan 10 tahun, maka fee yang dikenakan ialah RM5,950. Jadi sekarang ni nilainya 37,380, tolak advance 17,000, tolak lagi fee 5,950. Jadi kita akan dapat net cash out kita 14,430. Jadi sekarang ni kita ada dua sumber pendapatan daripada pelaburan kita, oleh kerana kita menggunakan dua portfolio, iaitu portfolio yang pertama 17,000 yang kita di mana 17,000 di kat atas ni, 17,000 yang kita tabungkan semula dalam tabung haji, kita akan dapat 27,999, campur lagi iaitu daripada simpanan emas kita, 27,999 tambah lagi 14,430. Jadi jumlah kedua-dua net cash out itu apabila sampai tahun yang ke-10, maka jumlahnya ialah RM40,429. Kalau kita bandingkan, bila kita hanya menggunakan satu portfolio saja, iaitu simpanan dalam tabung haji, kita akan dapat 32,940. Dan sekarang ni kalau kita gunakan kaedah dua portfolio, yang pertama 20,000 kita convert kepada emas, dan kita akan dapat 17,000. 7,000 itu menghasilkan simpanan tunai banyak 20,000, dan emas tadi kita akan dapat
jumlah net cash available sebanyak 14,430. Okey, jadi totalnya jumlahnya adalah 40,409 dibandingkan simpanan tunai ialah 32,940. Jadi kita ada lebihan sebanyak 10,000. Okey, ini salah satu kalau kita lihat cara bagaimana kita nak tingkatkan kita ambil keuntungan daripada simpanan yang kita ada sebagai persediaan untuk kita menunaikan haji 10 tahun ke 20 tahun akan datang. Yang ini kita ambil kira hanya 10 tahun lah. Okay, mungkin kalau 20 tahun kita akan lihat bahawa berapa banyak lagi keuntungan yang kita akan perolehi dengan menggunakan dua portfolio, iaitu simpanan dalam tabung haji dan juga digandingkan dengan simpanan emas. Okey, dapat. Semoga video ini memberi manfaat. Okey, sama-sama kita kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.